yakhafuna minhum ad-dhahak bal dzalika idza ji'a bi jahannam dhahaban nasu haraban minhum fatatalaqahumul malaikah fatarudduhum ila maqamil mahsyar. Ini mengikut apa yang dikatakan oleh Dhahak. Nah, salah seorang ahli tafsir mengatakan pada hari itu apabila didatang dengan neraka Jahannam. Allah Ta'ala hari neraka Jahannam, maka dhahaban nasu, mulailah manusia kau tengok neraka bakal lari, lari daripada neraka. Fatatalaqahumul malaikah, maka dalam keadaan lari kita mengenal mereka mari hidup di padang mahsyar sudah. Pada hari yang manusia takjub bakal lari. Itu sebuah yang kita tengok mudah-mudah. Tu pelajar-pelajar sampai serobe pada hari orang nak berakat pun kasok tu dia tak masuk dalam sekolah. Mari cuk sekolah, orang tua hantar mari duduk depan pintu, dia tak masuk dalam sekolah dah. Masuk pun dia tahu dah. Kata dia tu kalau tak telur, roh. Kalau tak roh, mosok. Ada pun bagi pelajar yang sungguh. Walaupun orang tua tak hantar mari, maka dia suka hati belah-belah dah. Mari sendiri pun tak ada apa masuk. Mari dalam sekolah orang tak ada perakat pun tak ada porong. Wasa tenin, wasa orang panggil tak ada bimbing apa. Kerana mengikut apa yang diusaha oleh dia yakin kata berkah yang dia akan tengok itu adalah berkah yang buat hati dia. Nanti punya juga manusia pada akhir nanti. Kita orang yang Allah Ta'ala bagi peluang lagi, kita boleh buat lagi sebanyak mungkin ikut kemampuan yang ada pada kita, nak cebok pahala, nak memenuhi kita amalan kita dengan benda-benda yang baik boleh lagi. Maka ni kita banyak kalah. Walaupun kadang-kadang tak ada, maka kita kena ingat. Kata kita kerja kita jadi kita nak hari itu kita boleh penuh amalan harian kita dalam kita banci hak melekat tulis sebelah di kanan tu dengan benda-benda yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah untuk pagi ini sebagai satu ayat yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu pimpin kita dan juga bagi kesedaran kepada kita tu ada merasa nak patna ni dan juga ada satu balokkan yang buat menjadi kita tu usaha untuk nak meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja kita berada. Kita duduk di rumah kita, kita duduk tempat kerja kita duduk mana saja kita berkewajipan kita kena usaha meningkatkan iman kita dan juga sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita semua tu pakat dan jadidu iman. Hendaklah kamu membaharui iman kamu. Nabi kata kena baru semua iman kamu. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak membaharui iman kami? Nak buat macam mana? Kalau kereta tu yang dibaru tak apalah, kita tak nak gini necang ya semuanya. Nyo basuhnya ke apa? Pak email kita nak jadi baru semua nak buat macam mana? Nabi ayat katalah la ilaha illallah. Ada payah ni dah kita nak pergi. Kita baru iman kita dengan kita kata la ilaha illallah. Kita banyakkan terima la ilaha illallah, insya-Allah dan enjin kita tu akan dibaru. Allah Ta'ala akan membaharui iman kita dan Allah Subhanahu Ta'ala jaga kita dan juga kita yang terlupa dan selalulah kita berdoa untuk diri kita, untuk isteri kita dan juga untuk anak-anak kita. Di samping itu kita yang terlupa dan kita berdoa kepada jiran tetangga kita dan kepada masyarakat kita, minta Allah Ta'ala jaga kita semua. Dalam suasana yang kita nak tengok mereka sehari teruk di masyarakat kita, lebih lagi anak-anak muda kita. Itu kita kena bakat jaga. Di samping kita jaga kita yang terlupa
dan berdoa minta ya Allah Ta'ala tu pimpin, minta ya Allah Ta'ala jaga dan juga selamatkan anak cucu kita daripada penyakit-penyakit masyarakat yang ada di hari ini, tak kira kaum lelaki dan juga kaum wanita. Itu untuk pusing yang pertama. Pada tujuan insyaAllah dan lepas pada ini kita akan dengar nasihat daripada Ustaz Ibrahim Abdullah sebagai pensyarah daripada Widyalaya Narativa Rasyid Karim, dan dia sudah pun tiba insyaAllah, dan kita berharap pada 2-3 minit. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج هموم المسلمين في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم مخرجا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم في مواجهة أعدائك وأعداء الدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أنزل علينا السكينة والرحمة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا. اللهم اجعل حج المسلمين حجا مبرورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, sama-sama kita ucap kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kepada segala-galanya yang selalu bagi kepada kita nikmat yang bersangat banyak, yang Allah Subhanahu wa taala tidak puas-puas untuk berbagi kepada kita
kehidupan yang kita orang Islam nak bakar dia sebelum daripada kita nak pergi kepada alam yang keempat dan juga kepada alam yang terakhir. Yang mana kita semua orang yang Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang boleh hidup di atas dunia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala galak melalui Al-Quran Al-Karim dan juga melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hamba-Nya yang berada di atas dunia ini usaha sebanyak mungkin sibuk dan guna peluang yang dibagikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menukarkan peluang-peluang itu dengan pahala dan juga gaji yang dicadangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita sekalian. Maka bagi orang yang syirik, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini adalah satu pengukuran tali haji yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita manusia ni boleh pakai ukur. Kata kita ni masuk dalam tali haji yang telah diadakan oleh Allah, ada lagi. Yang mana dan manusia kalau tu suruh pilih bakat nak jadi orang syirik belakang, bakat nak jadi orang aceriah belakang. Tapi syirik dan juga aceriah melalui otak tu, hak tu adalah pemberian daripada Allah Ta'ala yang kita tak boleh nak pilih. Tapi dalam masalah syirik dan juga bodoh ikut pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan dia tak ada pilih dan dia otak manusia dan yang nak bagi tu pahala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi satu pengukuran melalui lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan katanya al-kayyisu, orang yang syirik man dana nafsahu, iaitu orang yang boleh menguasai nafsu dia, orang yang boleh menguasai syahwah dia. Itu adalah orang syirik. Yang mana di hari ini manusia pakat usaha cari jalan dan nak buat pasal mana nak didik generasi-generasi yang baru ni menjadi manusia yang boleh kontrol syahwah dia. Di yang kita tengok dalam masyarakat kita di hari ini, anak-anak muda ramai tak boleh nak menguasai syahwahnya. Apa yang dikehendaki oleh syahwah, maka mereka tidak kira halal ataupun haram. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerita kata orang syirik iaitu orang yang boleh menguasai syahwahnya. Lepas tu bukan pada menguasai syahwahnya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal sebagai bekalan, sebagai cadangan untuk nak bawa selepas daripada mati. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tak ada kira dia tak syirik ataupun otak bodoh. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kira tengok kata mana-mana hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh menguasai diri dia dan juga boleh paksa diri dia supaya melakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka orang itu adalah orang syirik di sisi Allah, dan juga orang itulah orang biaya ikut pandangan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari itu kita dalam masa kita hidup di atas dunia lebih baik kita berada di hujung dah. Itu dalam bulan Zulhijjah kita duduk di hujung tahun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peluang kepada kita sebanyak mungkin. Kita kena pakai usaha pakai masa yang dicadangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita setiap orang 24 jam sehari semalam tu dia dikena sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai bekalan yang kita nak bawa
kita nak pergi lalu kepada alam yang keempat, iaitu alam barzakh ataupun alam kubur, dan juga kita nak sampai lagi pada alam yang terakhir sebagai tempat yang Allah Ta'ala sedia untuk manusia dan juga jin, sebagai tempat yang kekal, tidak ada alam selepas daripada alam akhirat. Kalau kita tak dapat, tidak kena usaha memasukkan diri kita dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, iaitu al-kayyis, orang yang syirik. Itu orang yang boleh masuk dalam syurga Allah SWT bukan pasti kena takliah, bukan pasti kata kena keceriak dah. Itu hanya pada dia boleh kontrol syahwah dia boleh paksa diri dia untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Alhamdulillah, orang itu akan termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk daripada Allah, dan juga mereka itulah orang yang berjaya. Ya Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, masukkanlah kami dan juga jadikanlah kami termasuk dalam kalangan orang yang dapat hidayah daripada-Mu, dan juga orang yang berjaya mengikut kacamata al-Islam ataupun mengikut kacamata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sebagai orang Islam, Allah Subhanahu wa taala selalu arah kepada kita supaya kita ingat mengingati di antara satu sama lain. Kerana tabiat yang ada pada kita ni biasanya mudah terlupa. Orang dekat lagi kita terlupa, apatah lagi orang jauh-jauh. Kita ralih dengan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita selalu ingat kepada Dia. Suruh perangat. Kadang kita ni, kita ada dengan orang perangat dekat apa semua, alhamdulillah. Waktu jadi kita sedar, waktu jadi kita khabar. Tapi kalaulah kita tak jam untuk nak peluangkan masa kita untuk dengar nasihat, untuk dengar peringatan, maka waktu itu membawa kepada manusia itu termasuk dalam manusia yang lalai, dan juga akan ditipu oleh iblis yang ia telah menjanji sejak daripada awal dulu, dan uyanahum ajma'in, syaitan ataupun iblis yang sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, kata dia akan menyesat anak cucu Nabi Adam. Semua ni itu adalah apa yang dicadangkan oleh iblis. Tidak ada usaha untuk nak menyesatkan anak cucu Nabi Adam, nak bawa anak cucu Nabi Adam menjadi masuk neraka sekali dengan dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan-gangguan syaitan. Dalam kita hidup, Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan berbagai-bagai ujian. Sebagaimana kita tengok di hari ini, orang Islam di mana saja berada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ujian itu tidak samalah. Ada setengah-setengah tempat diuji dengan kesusahan, dan setengah-setengah tempat diuji dengan kemudahan ataupun kesenangan. Kedua-dua keadaan kita orang Islam, kita tak boleh lupa kata kita adalah hamba kepada Allah Ta'ala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesenangan, maka tak dapat tidak, dan kita kena terima kasih, selalu ucap alhamdulillah, dan serta ingat bahawa nikmat yang kita dapat adalah daripada Allah. Di samping itu kita usaha pakai nikmat yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut peraturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apabila Allah Ta'ala uji dengan kesusahan, uji dengan benda-benda apa yang kita tak kenal, juga Rasulullah SAW ajar kepada kita supaya kita jawabkan soalan-soalan itu dengan melalui kita
banyak bersabar dalam menghadapi ujian apa yang susah. Yang dua-dua itu adalah menjadi kebaikan bagi kita. Itulah kebaikan kita orang Islam. Kita yang selalu ada ikatan dengan Tuhan ni, pasal mana saja kita duduk, maka kita boleh pahala. Kita susah pun kita boleh pahala. Kita senang sama Allah, kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Mulai daripada kemarin dulu lagi, kemarin dan juga hari ini para hujaj yang lagi buat haji daripada kawasan negeri kita tu mulai kembali ke tanah air, mulai klik, dan juga kita berdoa semoga haji yang mereka itu kerja itu adalah haji yang dikabul, yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan juga kita berdoa semoga mereka itu selamat dalam perjalanan, insyaAllah. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ni Tuhan sampailah sama-sama kita tengok dalam kitab tafsir kita nanti yang kita ada mengaji dalam surah Al-Mu'min ataupun dalam surah Ghafir. Dia kita ada bicara beberapa kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja bubuh dalam Quran nak uji kita umat yang terakhir yang Allah Ta'ala panggil dengan khairu ummah, sebaik-baik umat. Pakak boleh baca, pakak boleh ambil pengajaran daripada kisah-kisah dan juga daripada cerita-cerita yang telah berlaku di zaman sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kita bicara lagi iaitu kisah Nabi Musa alaihi salam dalam menghadapi seorang raja yang zalim yang sanggup mengaku diri sebagai seorang Tuhan lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikenali dengan Fir'aun. Tapi dalam keadaan itu kita telah pun baca beberapa perkara yang telah berlaku di antara Nabi Musa dan juga Fir'aun. Sampai akhir sub kita bicara lagi, iaitu daripada kalangan orang yang berbangsa Kipti sendiri dalam keadaan Fir'aun itu, dan ia dijaga dan juga ia tak sewi orang beriman kepada Nabi Musa, tak sewi percaya kepada Allah. Dalam keadaan itu dan kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan boleh waktu topik daripada kalangan orang berbangsa Kipti sendiri beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Walaupun bilangnya tu kita tengok agaknya sikit benar lah. Orang yang beriman dengan Nabi Musa menjadi orang yang serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalangan orang Kipti. Pada dua orang yang kita mengajinya. Jadi dua orang tu orang yang rapik-rapik lah. Itu yang pertama, isterinya Fir'aun sendiri. Orang hidup tepi Fir'aun sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala kuasa untuk nak pimpin dia. Dia boleh duduk tepi manusia yang sangat zalim, tepi manusia yang mengaku kata dia adalah Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Tuhan boleh buat. Di samping itu juga orang yang kedua, iaitu seorang lelaki yang Allah Ta'ala tak ada sebut nama dia. Hanya Tuhan ada salah seorang lelaki yang sanggup menghadapi kezaliman yang ada pada Fir'aun. Jam yang dengan dia menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu sampai satu masa setelah mana Fir'aun isytihar kata membunuh Nabi Musa dengan tangannya sendiri, maka seorang lelaki yang dikelilingi dengan orang-orang yang deraka kepada Allah
dan juga orang yang duk nanti-nanti nak terima arahan yang diarah oleh Firaun, ikut Firaun nak arah, tapi dalam keadaan itu dia sanggup berdiri di hadapan Firaun untuk mengisytiharkan kata tak patut sama sekali Firaun dan juga pengikut-pengikutnya menjadi penghalang, menjadi penentang kepada kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu sebagaimana yang kita baca di sini, apa yang dikatakan oleh seorang lelaki sebagai nasihat. Minggu sebelum daripada raya kita telah pun baca yang hari kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud. Banyak cerita-cerita supaya Firaun dan juga pengikut-pengikutnya ambil pengajaran, kata orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh rasul masing-masing itu, walaupun sahabat manapun, mereka itu akan diturun azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tubuh gagah sebagaimana kita baca kisah umat Nabi Hud dan juga umat Nabi Saleh. Demikian juga apa yang berlaku dengan umat Nabi Nuh alaihissalam. Semua itu dengan sebab penentangan yang diadakan oleh mereka. Jadi mereka itu belum lagi sabar kepada hari akhirat. Tuhan dah dulu lagi lah. Dengan bawa mari poh yang sangat besar, dengan bawa mari ribut yang bersangat teruk, dengan bawa mari gempa bumi di samping, dengan sawa-sawa yang sangat kuat, jadi orang-orang yang berada di kawasan itu mati selewat tabung. Itu salah satu daripada cerita yang dibawa oleh seorang lelaki yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala dah cerita lagi apa yang dikatakan oleh seorang lelaki atau yang beriman dengan Nabi Musa dengan katanya, ya qaumi inni akhafu alaikum yawmat tanad yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min asim wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ini juga sebagai nasihat yang diadakan oleh seorang lelaki yang sanggup untuk berkatakan kebenaran di hadapan Firaun dan juga penyokong-penyokongnya. Jadi dia kata, wa ya qaumi, dan hei kaumku, inni akhafu alaikum yawmat tanad, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa adab seksa hari kiamat yang padanya masing-masing terpekik memanggil memohon pertolongan. Itu nasihat lagi. Hei kaumku, marilah pakak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Jangan menjadi menentang. Kerana pada satu hari akan berlaku pada hari kiamat nanti, yang mana Allah Ta'ala panggil salah satu daripada nama hari kiamat dengan katanya Yaumut Tanad. Jadi bagi hari kiamat ni, kalau kita tengok dalam Quran, banyak nama dia. Dan apa tu nama dia tu, dia tunjuk kepada benda-benda yang akan berlaku. Dan Yaumul Hisab, Yaumul Qiyamah, Yaumul Din, dan Yaumul Akhirah, dan juga Yaumul Tanad. Itu nama-nama tu menunjuk kata benda yang akan berlaku pada hari itu. Dan Yaumul Hisab, hari perhitungnya. Tuhan nak hitung amalan manusia, Tuhan nak hitung amalan jin yang Allah Ta'ala bagi peluang di atas dunia tu beberapa tahun mengikut qadar yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maka Tuhan nak kira, Tuhan nak hitung
amalan yang kita buat. Lepas tu kita yang sedang amalan yang kita dah buat lah, tak kira kita kerja ke apa. Misal kata kita ni orang motong, kerja motong kita. Kita ni orang sewa kelapa, kerja kelapa kita. Kita orang pasal ngajar kita. Kita kerja sebagai anak kuali orang. Kerja anak kuali orang kita. Jadi kerja kita tu, kita kena usaha pusing. Kalau kita ada kerja pagi sampai gelap tu, menjadi retak yang boleh bawa kita pergi kepada syurga Allah Ta'ala. Ni kerja kita. Itu kita, misalnya kita orang memotong. Kita tupik belum daripada subuh lagi, misal kita tak. Puas apa ya subuh, kita ingat kata kita adalah hamba kepada Allah Ta'ala, kena semaya dulu. Dalam memotong kita, dalam kita nak jual getah kita orang Islam, kita tak tipu. Bukan kata nak buat pasal mana nak jadi berat getah. Ambil batu lah, ambil kapok. Itu tipu kan. Kita sebagai seorang pemotong ni, kita kena fikir kerja kita nak buat macam mana. Jadi kerja kita jauh pagi sampai kita tumpuk daripada kebun getah kita tu, jadi Allah Ta'ala pusingkan kerja kita menjadi pahala. Itu dia jadi macam tu, dia sungguh jadi sungguh. Demikian juga kita sebagai tukang rumah misalnya. Kita jangan ingat kata kita boleh gaji pada tu hok bakal duit saja tak. Kita orang Islam ni kena dua. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala jadi untuk kita dunia dan akhirat. Tapi itu dalam Quran Tuhan kata kata orang yang nak pada dunia maka Tuhan wi pada dunia. Tapi Tuhan wi peringatkan kata di tangan Allah ada habuan untuk dunia dan juga ada habuan untuk akhirat. Maka siapa-siapa yang minta habuan dunia dan akhirat, maka orang itu adalah orang mukmin. Kalau orang itu minta habuan pada dunia saja, dia boleh dunia saja, maknanya kata bodoh gitu. Tapi itu misalnya kita tukar rumah, dalam kita kerja jauh pagi sampai gelap, maka kita tak tipu tukar kita. Kita tak ambil barang dia walaupun dia tak nampak. Apa kerana? Kita nak ingat kata hak gaji, hak dia dok duit tu. Hak tu orang panggil kalau bahasa Sia dia panggil benda hak retem saja ya. Benda hak duit ya, hak sebenar hakikat sungguh hak halal hak kita nak. Tapi tu kita faham konsep ni, kita kerja lah gapo-gapo pun kita tidak menjadi seorang manusia yang tipu. Orang yang tipu, dia rasa kata tipu orang lain. Hak sebenar, kalau buat pasal itu, makna kata kita tipu diri kita sendiri. Kita pergi kerja, nampak token tak ada, kita ada biar. Kalau kita masa untuk dia, apa yang akan hasil? Boleh pahala atau boleh dosa? Kita tipu orang, boleh pahala atau boleh dosa? Habis itu, nak detik yang kita dulu tu, jangan sama sekali kita puasa, jangan jadi serupa dengan orang munafik. Orang munafik kan, bagaimana waktu ayat dalam Quran, yukhadi'una Allah wa rasulahu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Awalnya dia puasa kata boleh tipu Allah, boleh tipu Rasul. Sedangkan mereka kata mereka itu tidak tipu Allah, tidak tipu Rasul, bahkan mereka itu tipu diri sendiri. Kerana dia tak ada boleh kesan apa kepada Allah Ta'ala, tak ada rugi apa kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang rugi dia sendiri. Bodoh sekali dengan Nabi, nampak semaya ngolan juru. Bodoh belakang Nabi, kata kepada Nabi, suica kepada Nabi, wayak kebuka apa semua dan sebagainya. So akhir Tuhan kata, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik duk patak suk neraka, duk patak mak neraka lebih teruk daripada orang kafir itu semua berhala lagi. Dia rasa kata syirik. Lepas tu kita pun suka kita kena fikir lah ni nak buat macam mana jadi
Kerja kita ada buat siap dah. Lepas tu kerja kita buat tu adalah kerja tu hacken dia. Nah, kerja tu dalam kena tu dia siap dah. Nah, nego belum tagan. Duduk nego pasal tipu orang. Duduk pasal buat belum hok pasal tu orang tu tak masuk dari dah. Nah, hok tu pakai siap dah. Masuk dalam apa yang dimurkai Allah Taala. Hok kita orang duk ngaji dah, orang duk sedar dah. Kita kena usaha. Nah, dia panggil kena pre ataupun kena plan. Kerja kita tu daripada hok kita boleh kuadar gaji saja, boleh wakar. Gaji dan juga pahala daripada Allah Taala. Hok kita nak sekalinya iaitu pahala. Nah, bila jadi boleh pahala, pertama kali segak dah. Saya kena ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Nanti kita nak tubik daripada rumah kita, nak start motor tu, tanya hati atau kita nak tubik apa, tubik cari nafkah. Nafkah siapa suruh? Allah Ta'ala suruh. Kerja kita kerja ni halal ke haram? Halal. Alhamdulillah kita tubik lillahi ta'ala. Semenjak daripada kita tubik sampai kita klik celah tu, Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada kita selama mana kita tak pelik celah tu. Kalau pelik celah tu, ya pasang celah tu. Tu sebab tak ni pasal tipu, tu pasal liang, pasal lari, pasal apa semua tu, buat menjadi pahala kita celah tu tidak akan dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mungkin kita kaum wanita, sebenarnya kita kaum wanita ni dalam kita nak bawa ni kita masuk dalam syurga memang benda panggil kita tak kena tubik daripada rumah. Dalam kita nak bawa ni kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala semenjak daripada pagi lagi kerja kita tu hewan siap dah. Kerja jauh pagi sampai gelap tu kalau kita buat mengikut hak ada dalam rumah tu, Masya Allah, boleh bawa ni kita pergi kepada syurga Allah Ta'ala. Tak ada kata kita nak cari syurga ni kena tubik daripada rumah baru boleh. Bukan. Orang tinggal Masya Allah Tuhan beri kemudahan kepada dia. Tapi dalam keadaan kemudahan yang Allah Ta'ala beri, Rasulullah SAW berkata kebanyakan ahli neraka adalah wanita. Allahu Akbar. Ya na'udzubillah min dzalik. Tuhan banyak mudah ya bagi wanita untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi dalam keadaan tu ramai di kalangan ahli syurga daripada kaum wanita. Buat apa tu? Karena mereka tidak melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebagaimana yang Rasulullah SAW cerita, mudah-mudahlah bagi wanita untuk masuk dalam syurga Tuhan. Sebagaimana yang telah kita belajar dulu, 2-3 perkara yang kalau boleh buat 2-3 perkara ni, Masya Allah. Itu mereka itu kaum wanita, kaum ibu ni boleh masuk syurga dengan mudah-mudah. Yang pertama, dari antaranya semaya di awal-awal waktu. Orang lelaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kalau supaya menghidupkan masjid-masjid Allah Ta'ala. Adapun kaum wanita ni, apabila sampai waktu, dia buat persiapan semaya setiap waktu di awal waktu. Termasuk salah satu daripada keretak yang buat menjadi kaum wanita itu mudah masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Yang kedua, kaum wanita yang boleh jaga auratnya, boleh tutup aurat dia di mana saja dia berada. Duduk dari rumah, dia duduk pasang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ada tetamu, ada apa, maka dia jaga aurat dia. Demikian juga apabila keluar daripada rumah, wanita juga menjaga aurat dia. Maka wanita pasal ni mudah untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Yang kita tengok di hari ini, salah satu daripada ataupun sahabat yang Rasulullah SAW cerita kata,
Hei, yang buat jadi wanita tu bilangnya lebih banyak daripada kaum lelaki masuk dari neraka. Di antaranya adalah masalah aurat tu. Pakar tak kena dengan Allah Ta'ala. Lebih lagi kaum wanita yang pakaian kok bahasa nipih-nipih, kasiyatun ariyat, istilah yang Nabi pakai ada baju tangan panjang, pakai baju jubah misalnya, pakai ada kain kerudung, tapi pakaian dia tu melalui pakaian bahasa kain nipih-nipih. Siapa nampak baju dalam, siapa nampak kulit-kulit, siapa nampak seluar-seluar dalam dan sebagainya. Cuba kita perhati anak-anak muda kita di hari ini. Tak ada wasa malu sikit apa pakai-pakaian pasal itu. Maka pakaian pasal itu, ikut pandangnya Allah Ta'ala, Tuhan tak ada panggil kata orang itu pakaian je. Bahkan termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Nabi, ariyat, telanjang. Tuhan ni kita kena pakai jaga lah. Isteri kita, anak-anak kita di rumah tu, anak-anak wanita kita, apabila nak tubik daripada rumah, ataupun kalau masa kita nak beli kain tu, nak jahit pakaian tu, kena tengok batu pakaian tu. Kalau pasal nipih, jangan sama sekali. Kerana pakaian yang nipih itu adalah salah satu daripada, kalau kita nak kira seolah-olah kayu api yang buat menjadi anak kita tu mudah ataupun isteri kita mudah dibakar oleh api neraka pada hari akhirat nanti. Tu kalau nak bakar dalam rumah atau tempat-tempat yang diizin tak ada masalah. Tapi nak pergi bakar tu pergi keluar dalam keadaan pakaian nipih, maka itu adalah satu benda yang kita kena pakai jaga. Pakai jaga. Dan juga yang ketiga, itu yang Rasulullah SAW cerita kata, salah satu daripada cara nak menjadi orang kaum wanita ni mudah masuk dalam syurga Allah Ta'ala, iaitu dengan melalui ia menjadi seorang isteri yang salihah, yang suka patuh dan juga taat pada suami. Itu tiga-tiga perkara ni kalau kita tengok benar tak ada payah. Tapi itu nak patipat sungguh, nak menjadi hidup dalam alam kenyataan sungguh, menjadi satu perkara yang ada halangnya. Nak semaya awal waktu, hanya mari halangnya. Nak tutup aurat, lebih-lebih anak muda di hari ini rasa kata tak ada yang masuk, orang lain pakai dan peseng belakang. Kita tak kira pakai pasal ni sok mojok awal sampai akhir. Kena pakai tu dah fashion kata, kena pakai tu keadaan ubah kata. Tu ujian. Demikian juga dalam masalah taat kepada suami, satu perkara yang bukan mudah untuk kaum wanita. Kok biasa tak faham ajaran Allah Ta'ala, lebih lagi kalau sama-sama boleh kerja. Sama-sama boleh bawa masuk duit dalam rumah tangga, maka kalau lebih susah lagi bagi kaum wanita untuk nak menjadi seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang sanggup untuk nak taat dan juga patuh kepada seorang suami yang nak bawa diri dia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tiga kalau. Itu kita boleh usaha. Kita kaum lelaki, apabila kita sayang kepada isteri kita, itu kita kena pakai kacak. Kan awak pasal mana ni? Ganda ni semaya lewat semua ni. Awak pasal mana? Jadi awal sikit. Tu ada kerja ke apa yang kita boleh tolong, kita tolong. Jangan kata kita kata saja, tapi kita tak ada tolong sekarang apa. Jadi isteri kita belakang, jangan pagi sampai gelap. Mana kena jauh ke anak lagi, mana kena menanuk nasi lagi, mana kena basuh lagi juga apa semua tu. Waktu semua tu kita kaum lelaki, kita kena usaha. Tu pakai kerja sama fikir awak pasal mana. Jadi yang pertama dalam hidup harian isteri kita, apabila sampai waktu semaya, kita boleh beri dia tu melaksanakan semaya di awal waktu. Itu yang kedua. Kita perlu fikir kat isteri kita, kacak molek dengan dia lah. Bagi isteri yang pasal tak buat apa pahal mana, dan dia pahal kata kita ni sayang dia, setiap kali nak pergi daripada kawasan rumah,
setiap kali nak duduk tempat-tempat orang yang ada orang yang sah nikah dengan dia tu kena jadi pahal kata kena tutup aurat. Tu jangan kita mengutamakan dunia kadang-kadang. Setengah-setengah orang mengutamakan dunia. Kalau takkan kita nak hidup jubah pasal ni, dia mulai pakai seluar belakang, dia mulai pakai ketak-ketak belakang, dia mulai pakai kerubuh itu saja. Takkan kita nak duduk pasal jubah pasal ni, tu kita kena wipahal. Kalau kita sayang kepada isteri kita, maka kita tak jam dia tupik daripada rumah dan keadaan dia tu mendedahkan auratnya. Demikian juga. Nanti yang terakhir kita kena pakai kecek kira lah dengan isteri kita kata nak buat pasal mana jadi tu kita ni pakai jangan duk nak pada benda ke bagi gapo yang kita sebagai suami royak benda hak betul si isteri kena terima. Demikian juga si suami apabila isteri royak benda hak tu comel, benda hak betul, benda kesilapan kita, maka kita kena terima. Itu peringatan yang diadakan oleh pihak isteri kita bahawa kita boleh pergi bersama. Kalau kita pakai kain masing-masing kain ke, suatnya kalau kira tarik tali ke, beradu tak beradu putus tali. Beradu tak beradu putus tali. Muka bakar-bakar tarik belakang. Hak ni pun tak jauh, hak ni pun tak jauh. Suatnya tu jadi perak banda dalam rumah tangga. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita kembali kepada kisah yang kita bicara. Jadi salah satu daripada nama yang Allah Subhanahu Wa Taala panggil untuk hari kiamat itu Yaum Tanad. Itu nama yang mana bahasa Melayunya iaitu hari yang padanya masing-masing terpetik memohon pertolongan. Tu buat sampah hari tu pakak nahau belakang, pakak tu minta tolong di antara satu sama lain. Minta tolong pada hari tu bukan tempat ia ada. Tu Tuhan bayar ada pada hari kiamat nanti masing-masing pakak tu minta tolong belakang ni terlebih lagi orang yang disumat hari ini ikut cerita ni belum daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerasing lagi. Kau masuk kepada padang mahsyar, kau masuk ke jalan juga apa semua tu tengok azab sesuai yang dicadangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang apa yang lobi-lobi, bagi orang apa yang tak dengar nasihat daripada Allah, dosa ikut apa yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari itu tu bakal mata orang neraka tu bakal liar lah korang. Tu bakal belalak mata belakang kerana takut. Itu cadangnya ataupun balasan yang disanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang neraka kepada Allah. Baik, ikut apa yang ada dalam kitab Ibn Katsir. Di sini dia kata وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يعني يوم القيامة وسمي بذلك. Maksud dengan Yaum Tanad iaitu hari kiamat. Dinamakan hari At-Tanad ni ada tubik dari beberapa pendapat di kata sini. Yang pertama, annal arda idza zulzilat wa inshaqqat min qatarin ila qatar fa nadhara an-nas ila dhalika dhahabu haribina yunadi ba'duhum ba'dha. Ini apa yang salah satu daripada tafsir yang ditafsirkan oleh ulama dan ada kitab Ibnu Katsir. Dia kata apabila berlakunya kiamat dan maka bumi dan idza zulzilat berlakunya gempa bumi. Itu hari kiamat esok salah satu daripada benda yang akan berlaku iaitu jadi gempa bumi yang bersangat kuat. Zulzilat patu dan bombing kekah habis.
Kita tengok gempa bumi di hari ini pun walaupun tak ada berlaku di tempat kita, berlaku ke kawasan Jepun, ke kawasan Iran, ke kawasan luar-luar negeri, kita tengok melalui kacamata terotak tu, Allahu Akbar, timbul perasaan agung dan juga takut. Apatah lagi gempa bumi yang akan berlaku pada hari kiamat nanti lebih teruk daripada apa yang kita tengok di hari ini, yang berlipat ganda lagi. Berarti kata apabila berlakunya gempa bumi, fanadharun nas ila dhalik, manusia pakat berhati, pakat bertilik, pakat tengok. Supaya kita tengok kalau masa berlakunya tsunami, orang-orang hidup pun tepi pantai tu pakat tengok heran berlaku. Kok mana ni dia air laut jadi suk sampai tengah. Dan siapa ada ayat atau ayat pakat heran pakat tunggu. Kita tengok apa yang berlaku. Buat berjurut je tak ada nak lari dah. Mari kelompok yang sangat besar pupuk habis benda yang ada di depan dia pada tsunami saja. Ini pun semua dan manusia pakat tengok kepada dan pakat berhati, pakat tilik kepada gempa bumi yang berlaku pada hari itu. Zahabu haribi, di samping itu pakat lari dan untuk nak bawa diri nak jadi lepas daripada kesusahan-kesusahan yang mereka itu nampak. Yunadi ba'duhum ba'd, baku pakat duk panggil dan duk mengekik, duk melaut, pakat duk minta tolong di antara satu sama lain. Lepas tu siapa nak boleh tolong? Lebih lagi pada hari akhirat esok, tidak ada yang boleh tolong manusia boleh lepas daripada azab seksa mereka Allah Ta'ala satu. Nabi sendiri tidak ada kuasa. Mereka selama mana dapat izin daripada Allah Ta'ala untuk bersyafaat kepada beberapa golongan. Itu bagi orang yang tidak dapat syafaat, bagi siapa-siapa yang tidak dapat keizinan daripada Allah untuk beri pertolongan, maka orang itu tak ada hak untuk nak tolong siapa-siapa. Lepas juga kita tanya kita lah ni, kita nak jadi Nabi syafaat kepada kita. Kadang kalau benda hala-hala ya, kita tak boleh nak tiru, kita tak boleh nak turut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Tak sah apa Nabi royak suruh kita dia buya orang fair tu pun tak sampai 5 minit, tak boleh nak sabar juga. Bahkan kebanyakan manusia kalau belum fair tu tak apa boleh berlaku. Tapi kau punya orang pun jadi ada cerita main royak mula nak bagi kan. Sedangkan Nabi SAW cerita kata siapa-siapa yang mendengar orang pun dan juga dia dan kata jawab sebagaimana yang dikatakan oleh tukang pun, melainkan di hayya ala solat dan juga hayya ala falah yang katanya la hawla wala quwwata illa billah. Dan juga selepas daripada tukang pepes itu dia berdoa dengan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Wa pada tu ya Nabi kata orang itu akan dapat syafaat daripada aku pada hari kiamat nanti. Cuba kita perhati di mana-mana masjid punya orang tu pakat ban dengan tukang pen. Itu muncul di hari ini tukang pen ada mikrofon. Tu pun punya suara orang kecil lebih gagah dan juga lebih kuat daripada mikrofon orang pen lagi. Cuba kita perhati kita pada tu sikit je kita nak pada syukur Allah Ta'ala. Tapi Nabi ada kontak tak sampai 5 minit sampai out style, tak boleh nak out juga. Allah Akbar, syaitan dia pandai sungguh. Pandai pasal tipu. Tak boleh kita ada cerita dah. Kalau tak ayat tadi terlupa, Melayu terlupa lah cerita tu. Tak usah kecil lah. Punya orang apa kita buat dulu. Tu dengar orang apa kita jawab orang apa. Lepas tu kita bakal berdoa. InsyaAllah kita akan dapat jaminan daripada Allah, dapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kira tak ada payah hari kita nak masuk syurga Tuhan ni, tak ada payah hari. Tapi itu kita
Tergantung di kita ni, kesungguhan kita, tu usaha kita, tu kita bersungguh, kita usaha, insya-Allah, tu kita akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu supaya kita baca hadis Nabi ayat ni. Siapa-siapa yang keluar daripada rumah, kalau nak mengaji, kalau nak menuntut ilmu Allah, Nabi ayat dengan mulut ia sendiri kata Tuhan Nabi, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala sanggup untuk memudahkan diri dia masuk dalam syurga. Bahawa kau jauh mengaji semua. Itu tak sah orang pasal mengaji dah. Kok kawasan kampung masing-masing ni. Di sejik di kampung cuba kita perhati. Buat program pasal sanggup untuk nak bawa diri dia cari jalan awak pasal mana jadi mudah untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu daripada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dan juga itu adalah salah satu daripada pendapat yang mengatakan yaumut tanad, iaitu hari yang Tuhan manusia tengok benda berlaku pada hari kiamat esok. Wa yang dia tu pakak cebur lari daripada benda-benda tu. Dalam keadaan awak yang nak lari tak boleh dah. Itu satu pendapat. Demikian juga dia kata wa faruna minhum ad-dhahak bal dzalika idza ji'a tabi jahannam dhahaban nasu haraban minhum fatatalaqahumul malaikah fatarudduhum ila maqamil mahsyar. Ini mengikut apa yang dikatakan oleh Dhahak, dan salah seorang ahli tafsir mengatakan pada hari itu apabila didatang dengan neraka jahannam. Allah Ta'ala hari neraka jahannam, maka dhahaban nasu, mulailah manusia kau tengok neraka bakar lari, lari daripada neraka. Fatatalaqahumul malaikah, maka dalam keadaan lari kita mengambil mereka mari hidup di padang mahsyar surga. Pada hari yang manusia tak jauh bakar lari. Tu semua kan kita tengok mudah-mudah tu pelajar-pelajar orang pasal lobe pada hari orang nak perakat pun kasok tu dia tak masuk dalam sekolah. Mari cuk sekolah orang tua hantar mari duduk depan pintu, dia tak masuk dalam sekolah dah. Masuk pun dia tahu dah. Kata dia tu kalau tak telur roh, kalau tak roh mosok. Adapun bagi pelajar yang sungguh, walaupun orang tua tak hantar mari, maka dia suka hati belah-belah. Mari sendiri pun tak ada apa masuk. Mari dalam sekolah orang tak ada perakah pun tak ada porong. Wasa tenang, wasa orang panggil tak ada bimbing apa. Kerana mengikut apa yang diusaha oleh dia yakin kata berkah yang dia akan tengok itu adalah berkah yang buat hati dia. Nanti pujian kamu manusia pada akhirat nanti. Dan kita orang yang Allah Ta'ala bagi peluang lagi, kita boleh buat lagi sebanyak mungkin ikut kemampuan yang ada pada kita. Nak cebok pahala, nak memenuhi kita amalan kita dengan benda-benda yang baik tu boleh lagi. Maka ni kita banyakkan lagi. Walaupun kadang-kadang tak ada, maka kita kena ingat. Kata kita, kerja kita, jadi kita nak hari itu kita boleh penuh amalan harinya kita dalam kita banci hak melekat tulis sebelah di kanan tu dengan benda-benda yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah untuk pagi ini sebagai satu ayat yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu pimpin kita dan juga bagi kesedaran kepada kita tu ada berasa dan nak patna ni, dan juga ada satu tolongkan yang buat menjadi kita tu usaha untuk nak meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja kita berada. Kita duduk di rumah kita, kita duduk tempat kerja kita, kita duduk mana saja, kita berkewajipan kita kena usaha meningkatkan iman kita, dan juga sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, supaya kita semua tu pakat dan jadidu iman. Hendaklah kamu membaharui iman kamu.
Nabi kata kena baru semua iman kamu. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak membaharui iman kami? Nak buat macam mana? Kalau kereta ni yang dibaru, tak apalah. Kita tak lewat gini necang, ya semuanya. Artinya, nya basuhnya ke apa? Pak iman kita, nak jadi baru semua, nak buat macam mana? Nabi yang katalah, la ilaha illallah. Ada payah ni, dah kita nak pergi. Tengok baru iman kita dengan kita kata la ilaha illallah. Kita banyakkan terima la ilaha illallah, insya-Allah dan enjin kita tu akan dibaru. Allah Taala akan membaharui iman kita dan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita dan juga kita yang terlupa dan selalulah kita berdoa untuk diri kita, untuk isteri kita dan juga untuk anak-anak kita. Di samping itu kita yang terlupa dan kita berdoa kepada jiran tetangga kita, kepada masyarakat kita, minta Allah Taala jaga kita semua. Dalam suasana yang kita nak tengok mereka sehari teruk, di masyarakat kita, lebih lagi anak muda kita, itu kita kena bakal jaga. Di samping kita jaga, kita yang terlupa dan berdoa minta Allah Taala tu pimpin, minta Allah Taala jaga dan juga selamatkan anak cucu kita daripada penyakit-penyakit masyarakat yang ada di hari ini, tak kira kaum lelaki dan juga kaum wanita. Itu untuk pusing yang pertama. Pada tu dulu insya-Allah, dan lepas pada ni kita akan dengar nasihat daripada Ustaz Ibrahim Abdullah sebagai pensyarah daripada Mahawidyalaya dan Naratiwa Rasyid Karim, dan beliau sudah bertiba insya-Allah, dan kita berehat pada 2-3 minit. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.